على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله شريك له سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من الله. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Dah, Cikgu Dah, Rumah Hijau, semoga sihat selalu insya-Allah, amin. Adriya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Zaini, salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Pak Azni, Puan Nikya, Puan Kartini, Puan Rus Ali, Puan Nelly, dan ya Allah. InsyaAllah kita dengar dulu selawat Badariyah insyaAllah. Rasulillah salatullah salamullah. Waalaikumsalam Puan Masyita, Puan Liza, Puan Syarifah. Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Waalaikumsalam Puan Narina, Kak Ana, Puan Asma, Hajar Kak Ina, Puan Ruslina, Sin Habibillah, Haji Rusli Ado Hamid, Illa ala yasin billah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Izam, Puan Kamariah Saleh, InsyaAllah boleh pakai share kuliah kita pada pagi ini tentang hadis 40 hadis penawar hati. Waalaikumsalam Puan Normah Yusof. InsyaAllah kita dengar pula selawat pembuka rezeki. Waalaikumsalam Puan Nura, Puan Naimah. Semoga kita semua dalam rahmat Allah insya-Allah, amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Wan Mahrani, Puan Zainun Cik Ngah. Allah wasati dan kurniakanlah. Maaf ya saya pakai baju sama je kerana ialah tak ada air. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Maimun Husin, airnya akhlak kami.
InsyaAllah habis lawak ni kita akan mulakan kuliah kita, InsyaAllah. Dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan sahabatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Norma, cik ni kita, Pak Ramlah, semua sekali lah. Okey, Hajah Kamaria, Puan Azian, okey, semua sekali. Kak Siti, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nafisah, Cik Laila, hujan lebat, alhamdulillah, hujan lebat. Waalaikumsalam Kak Ma Wakastan dan Faraha. Waalaikumsalam Kak Norma, Kak Mariam Majid dan para sahabatnya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, tuan-tuan, para pendengar, para sahabat sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala masih lagi mengurniakan, memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai jenis dan bentuk nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita boleh sama-sama lagi berada di dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala secara atas talian, ataupun kita panggil kuliah online lah. Okey, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberi sedikit ujian bagi sebagian manusia supaya kita menghargai nikmat yang kadang-kadang kita tak tahu nilai nikmat itu melainkan selepas ketiadaannya sahaja. Okey, macam nikmat air kan, nikmat air kadang-kadang kita banyak membazir kan. Sebab itulah Allah beri sedikit peringatan untuk kita ingat bahawasanya air ni satu nikmat yang kita kena dipanggil apa, guna dengan berpada-padalah. Okey, jangan membazir air, khususnya sewaktu kita mengambil air semayang kan. Maknanya masa sekarang ni kena praktikal lah, kena gunakan, ambil air semayang guna botol kan. Guna botol mineral pun boleh sebenarnya. Okey, botol mineral tu yang 600 ml tu cukup untuk buat ambil air semayang sebenarnya lah. Kalau kita pandai, kita tahu cara guna, senang sangat. Okey, jadi dalam nikmat tu dalam ujian sebenarnya ada nikmat juga.
banyak nikmat yang kita tak nampak lah, tapi kalau kita renung betul-betul, kita nampak benda ni. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini, hari Khamis, kita akan sambung bacaan kitab 40 hadis penawar hati. Hari ini kita masuk kepada hadis yang keempat. Okey. Hadis yang keempat pada muka surat 19. 19 insya-Allah. Baik. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata pengarang kita, kata Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullahu taala, hadis keempat, tajuknya merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka. Yakni kita merompak, mengambil secara paksaan. Okey, merompak sebilah kayu siwak. Kayu siwak ni kita kata kayu untuk kita membersih ataupun menggosok gigi lah. Okey, kayu siwak kita panggil sekarang ni, kita kata macam beruh gigi, kan? Sudah boleh membawa masuk neraka, yakni sudah boleh menjadi asbab. Asbab kepada kita ni dihumban, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, di sini satu tajuk yang cukup kata menggetarkan jiwa dah. Maknanya kita ambil benda yang kecil sekalipun, kan, benda yang mana yang kadang-kadang kita rasa tak apalah, ambil bukan benda besar pun, kan. Benda yang kecil pun kita ambil tanpa izin, bahkan kita rompak terus, bukan setakat curi. Dia curi dan rompak tu lain cerita. Dia ada sikit perbezaan. Curi dan rompak tu ada sikit perbezaan, bukan sama. Nampak tak? Kalau curi ni dia senyap-senyap, dia senyap-senyap masuk rumah kita, kan, tanpa kita sedar. Okey, kalau rompak ni dia paksa kita, suruh beri apa yang kita ada. Okey, dia letak pistol kat kepala, dia kata serahkan duit semuanya, contohnya. Itu rompak, bezanya. Okey, tapi mencuri pun dosa besar juga, merompak pun dosa besar. Tapi di sini hadis ini nak cerita tentang apa? Tentang merompak. Okey, orang yang ambil hak orang lain. Okey, ambil dengan paksaan, dipaksa suruh beri. Okey, ini menjadi sebab kita ataupun orang tersebut boleh masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan sebelum tu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian kena faham, bila kita tengok perkataan masuk neraka, masuk neraka, kita kena bayangkan, kita kena faham ada dua keadaan lah. Sama ada masuk neraka tu kekal, yang kedua masuk neraka tapi tak kekal. Dia ada beza tu. Maknanya kalau katakan kamu ni tak sembahyang, masuk neraka. Masuk neraka macam mana? Kekal ke tak kekal? Itu orang mana yang kita cuba detailkan sikit, supaya kita boleh jaga kita punya kita punya percakapan tu. Okey, bukan kita main sembuh macam tu je. Tahu sembuh sembrono sahaja. Boleh faham? Baik, tengok sikit hadis dia. Ni tadi itu tajuk kita bincang sikit tajuk, lepas tu tengok dia punya matan hadis. Matan ni kita kata teks. Teks hadis tu. An Abi Umamah Iyas ibni Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi al-jannah. Allahu akbar. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, faqala wa in qadiban min arakin. Rawahu Muslim. Hadis kedua, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu
fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Masya Allah. Rawahu Muslim. Baik, dalam tajuk ini, hadis yang keempat ini tuan-tuan, pengarang kita dibuat mari didatangkan dua hadis yang ada kesamaan dari segi cerita dia tu. Okey, dari segi cerita tentang kita tak boleh haram kita ambil hak orang lain tanpa keizinan dia. Tak boleh. Okey, bahkan orang yang ambil secara haram hak orang lain ini, maka Allah Ta'ala haramkan baginya syurga. Ni berat tuan-tuan. Nampak tak? Itu kalau kita tengok ringkasan hadis ini. Maknanya orang yang ambil harta orang secara rampasan, dia ambil begitu saja, dia paksa pula, kukusi contohnya kan, maka orang tersebut haram baginya masuk syurga. Okey, tengok sikit masuk hadis dia tu. Daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi. Ni nama sahabat namanya Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Yang depan tu Abu Umamah gelaran dia. Abu Umamah kan, ibu bapa kepada Umamah. Nampak tak? Kalau kita ada anak yang bernama apa? Katalah nama anak kita Muhammad. Kan kita boleh buh gelaran Ummu Muhammad. Ibu Muhammad. Boleh? Nampak tak? Biasanya benda macam ni orang Arab suka guna. Dia panggil kunyah. Okay, gelaran yang depannya ada ummu ataupun abu. Okey, itu maksud tu Abu Umamah. Nama asalnya Iyas. Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu. Okey. Iyas bin Sa'labah ni tuan-tuan, ada sikit cerita dia. Cerita yang cukup menarik sebenarnya, iaitu kata para ulama, Iyas bin Sa'labah Al-Harisi ni tuan-tuan, seorang sahabat yang baiklah. Okey, yang dia ni nak ikut serta dalam perang Badar. Tahu perang Badar? Yang jumlah tentera Islam semasa tu 313. Ada kata 314, ada kata 315 kan, ada khilaf lah situ. Cumanya ketika ataupun sebelum perang Badar tu nak meletus kan, Iyas bin Sa'labah ni jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, aku nak sertai perang Badar. Okey, padahal masa tu ibu Iyas sedang sakit, ibu dia. Okey, jadi Nabi SAW tak beri, tak benarkan Iyas untuk sertai perang Badar. Kenapa? Sebab ibunya sedang sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Kan maknanya Nabi SAW seorang yang faham keadaan seorang sahabat tu. Ibu tengah sakit, tak ada orang jaga. Kan ada Iyas seorang je. Maka Nabi kata, pergi jaga mak kamu. Pahala besar juga tuan-tuan. Nampak tak? Sebab itu kan jaga mak ni, jaga orang tua, dia amat besar pahala dia. Kadang-kadang menjadi asbab kita masuk syurga. Okey, ini kita boleh ambil iktibar daripada sahabat yang bernama Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi. Okey, kalau kita ada mak mentua yang sakit, jagalah. Okey, kalau kita ada mak mentua, pak mentua yang sakit dan kita ni free kan, tak ada apa nak buat, kita suka rela jaga dia. InsyaAllah besar sangat pahala. Okey, lagi-lagi kalau orang tu yang nyanyuk kan, duk berok mata rata, kecing mata rata, Allahu Rabbi. Okey, itu di antara cerita sikit tentang siapakah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Baik, kata Iyas, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Dia kata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang mengambil hak seseorang, hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya. Apa makna dengan sumpah tu? Iaitu mengambil secara paksa atau merompak. Apa? Itu maksud hadis. Dia ambil hak orang Islam secara paksa ataupun dirompak, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Allahu Rabbi. Nampak itu tuan-tuan, kita tak boleh ambil ringan tentang hak milik orang lain. Walaupun duit sikit, duit yang banyak ke, benda yang sikit sekalipun tak boleh kita ambil begitu saja. Okey, kalau jadi hak orang lain tak boleh ambil. Okey. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah? Sahabat yang dengar ni pun muskil. Ya Rasulullah, kalau yang barang sedikit pun macam mana? Kan Nabi jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak. Kayu arak ni bukan air arak tu. Itu air ni kayu arak. Arak ni kayu yang digunakan untuk bersiwak. Kan bersugi tu kan. Kita panggil kayu sugi. Sebenarnya dipanggil arakin, kayu arak. Okey? Maknanya Nabi kata, walaupun ambil sebilah kayu arak yang kecil tu kan, kayu je, tapi kayu tu milik orang lain, juga tak boleh, haram. Haram ambil dan haram kita masuk syurga. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan kata para ulama berat sangat-sangat. Okey, jadi berdasarkan hadis ni kita boleh faham juga, bila Nabi mengajar, Nabi beri satu tazkirah, satu peringatan pada sahabat. Okey, ada sahabat ni bertanya kan, bila bertanya maka orang lain pun boleh dapat pencerahan kan. Sebab itu kalau kita sekarang lah, ustaz-ustaz, para penceramah yang mengajar ni, kalau ada orang tanya semasa kuliah kan, kita jangan ambil remeh tentang soalan yang ditanya tu. Jangan kita biar tanya malah aku jawab kan, ataupun kita melekehkan orang tanya. Gini pun tanya juga ke? Jangan tuan-tuan. No. Itu akhlak yang tak cantik sangat bagi orang yang mengajar. Okey, kalau orang tanya kita jawab je. Tak tahu, cakap tak tahu. Okey. Nampak tak? Macam kisah ni kan, Nabi SAW cerita kan, barang siapa yang ambil hak orang secara paksa, diharamkan masuk syurga dan wajib masuk neraka. Okey. Jadi sahabat ni tanyalah, kalau benda yang kecil Rasul macam mana? Itu panggil pertanyaan yang hebat. Okey, orang yang mendengar, kalau dia berfikir kan, dia akan tanya, dia akan ada persoalan yang bermain di fikiran dia. Okey. Sebab itu kalau kita sebagai pengajar ni kena buka soal jawab juga. Kan? Bukan kita mengajar seorang-seorang daripada awal hingga akhir. Nampak tak? Orang yang bertanya ni nak bertanya tak boleh. Itu tak kenalah. Okey, Nabi Muhammad dia ada soal jawab. Itu indahnya. Kalau kita sempat dengan Nabi, yang sedapnya tuan-tuan. Kan? Kita sempat dengar Nabi cakap. Okey, boleh tengok wajah Nabi. Allahu Rabbi. Okey, Nabi Muhammad ni orang yang sangat-sangat hebat. Kata para ulama, mukanya macam bulan purnama. Cantik muka Nabi tu. Okey, kata para sahabat, kalau aku tengok bulan purnama, tengok muka Rasulullah, nescaya muka Rasulullah lebih cantik lagi. Okey. Ni tuan-tuan tentang keindahan fizikal Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tu? Itu hadis dia. Dan di antara lagi perkara yang kadang-kadang kita muskil, Allah telah mewajibkan neraka baginya. Yakni wajib neraka ni sama ada dikekal neraka ataupun dimasuk sekejap kemudian keluar semula. Okey, itu maksud. Boleh faham? Okey, maknanya Allah ni beri azab pada kita. Okey, beri nikmat pada kita. Maaf, beri azab macam neraka ni atas dasar keadilan Allah. Okey, bukannya kezaliman Allah.
Nampak tak? Ada orang kata, Tuhan zalim, Tuhan seksa kita dalam neraka. Okey. Kita kata ke dia semula. Okey, apa bukti Tuhan zalim? Ada tak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kata Allah bersebut buatlah dosa, pergi curi barang orang? Tak ada. Okey, tak ada satu hadis pun ataupun ayat Quran Allah kata pergi curi, ambil hak orang, ambil. Tak ada pun. Nampak tak? Yang ada apa? Allah larang. Jangan buat ni, jangan buat ni. Okey, boleh faham ibu-ibu sekalian ya? Itu maksudnya. Okey, bila Allah sediakan neraka tu, bukannya Allah zalim, tapi Allah nak tunjuk keadilan. Kat dunia aku beri kamu akal. Kamu fikir ini benda baik, ini benda buruk. Benda baik insya-Allah dibalas baik. Benda buruk dibalas buruk lah. Okey, boleh faham. Dan Nabi kata lagi telah mengharamkan syurga untuknya. Kata para ulama, yakni dia haramkan syurga, yakni masuk syurga awal-awal bersama orang-orang yang soleh, yang awalin kan, yang kata yang muqarrabin. Itu maksud tu, mengharamkan syurga, yakni tak boleh masuk syurga bersama orang-orang yang soleh kan. Boleh faham. Tapi kalau orang tu dia merompak kan, dia ambil hak orang, dia still lagi meyakini Allah tu Tuhan, dia Islam lagi, tapi dia terpaksa ambil, terpaksa rompak orang. Contohnya kan, dia terpaksa ambil. Okey, maka dia macam ni, orang macam ni katakanlah mati macam tu kan, masuk neraka, tak kekal neraka. Okey, sebab kaedah yang kekal neraka ni orang kafir. Tu orang kafir yang kekal neraka, orang munafik i'tiqadi. Okey, munafik yang berpura-pura Islam tu. Di mulut kata Allah ada, tapi dalam hati tolak Allah. Okey, ingat orang kafir, orang munafik, dia ni tuan-tuan kekal neraka. Tapi orang mukmin, Islam yang berdosa tak kekal neraka. Dia masuk sekejap, sekejap tu mungkin 5,000 tahun, okey. Lepas tu ditubik semula. Masuk syurga juga. Tapi masuk tu masuk last lah. Boleh faham? Okey. Sebab itu tuan-tuan kita kena jaga kita punya percakapan. Tengok orang yang buat dosa, kita kena rasa kesian ke dia. Kesian, dan kita wajib benci dosa dia buat tu. Dan dalam masa sama kita doakan untuk dia. Boleh? Tengok orang ni duk curi-curi yang kita, kesian ke dia. Ya Allah, berilah dia hidayat, ya Allah. Doa untuk dia. Tapi kita bencilah perbuatan dia curi orang tu, curi barang orang. Kita boleh faham? Itu hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Baik, hadis yang kedua. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi tuan-tuan, kita kena tahu sikit siapakah Umar Al-Khattab ni. Okay, Umar Al-Khattab sahabat Nabi yang telah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Okay. Jadi orang yang menyampaikan hadis daripada Rasulullah ni, sahabat ni kan dipanggil perawi hadis ini, mereka ni orang yang baik belaka lah. Yang baik belaka. Okey, jadi Umar Al-Khattab ni kata ulama, dia meriwayatkan hadis 537 hadis. Umar Al-Khattab di antara sahabat yang berani, yang backing. Nampak tak? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, okey, ni kata Umar Al-Khattab dalam bab peperangan kan. Bab peperangan. Sebab ada orang sahabat dulu dia ambil harta rampasan perang tu. Dia panggil ghanimah. Bila kita perang kan, kita menang. Jadi harta yang musuh tu jadi milik kita. Kita boleh ambil macam tu, halal. Okey, itu panggil ghanimah, harta rampasan perang. Jadi sebelum Nabi nak bagi tu kan, sebelum Nabi nak bagi harta tu, ada dah sahabat yang ambil sembunyi-sembunyi. Okey, ini cerita dia. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata,
setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada baginda, kepada Nabi lah. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid, sehinggalah akhirnya mereka menyebut nama seorang lelaki. Mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Sampai pada nama yang terakhir tu kan, Nabi balas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, kala, tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tidak. Fulan itu saya lihat, Nabi kata, aku nampak, ra'aituhu, dimasukkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Ini wahyu daripada Allah. Nabi tuan-tuan kan, dia boleh nampak benda-benda macam ni. Okey, sampai kepada orang yang mati syahid yang terakhir ni kan, Nabi kata dia tu tidak. Okey, kenapa? Sebab aku lihat dia dimasukkan ke dalam neraka kerana menyembunyikan selembar selendang. Dia ambil selendang daripada harta rampasan perang tu. Ataupun ragu perawi hadis, selembar baju kemeja daripada harta rampasan perang. Nampak tuan-tuan? Maknanya sini ada sikit khilaf, ada keraguan perawi. Dia kata dia ambil baju ataupun ambil selendang. Okey, ala kulihannya dua-dua ni benda yang kecil je kan, baju, bukan ambil duit. Okey, jadi apatah lagi kalau orang yang mengkhianati harta rakyat, harta negara, harta syarikat. Lagi berat tuan-tuan. Hak ni ambil yang kecil je. Okey, itu pun masuk neraka dah. Kan? Padahal dia mati syahid. Okey. Ini tuan-tuan nak beritahu apa? Kita jangan ambil remeh tentang dosa-dosa. Walaupun kita rasa ini dosa kecil. Kan? Alah, tak apalah, ambil, bukan ada orang nampak pun. Bukan Nabi marah pun. Dia main gitu lah. Okey, ini tuan-tuan dipanggil, hadis ni riwayat Muslim tentang macam mana ada seorang sahabat kan, dia dikatakan mati syahid. Tapi Nabi nafikan, tidak, kala, dia tak mati syahid, dia itu masuk neraka. Allahu Akbar. Okey, ni kadang-kadang Nabi dapat wahyu, terus Nabi terus cakap direct. Okey, itu antara ni tuan-tuan, dua hadis dalam bab ataupun hadis yang keempat ni. Tajuknya merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka. Baik, tengok sikit keterangan hadis. Kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari tuan yang memiliki harta tersebut. Okey, Islam melarang. Maksudnya apa Islam tu? Allah lah. Allah melarang kita ambil harta orang, hak milik orang tanpa izin. Okey. Baik. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Maka siapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah ia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya, walaupun benda itu hanya sedikit sahaja. Nampak tuan-tuan, ini contoh saya beri ke asrama. Ni yang berlaku di kalangan budak-budak asrama. Kan asrama kan dia kena mandi mandi sendiri pada pagi tu. Jadi bila mandi nak cari ubat gigi. Nampak tak? Ada budak-budak nakal ni pergi curi ubat gigi kawan dia. Okey. Padahal ubat gigi tu untuk kegunaan peribadi. Nampak tak? Dia letak dalam kat katil dia kan. Ni ubat gigi aku, orang lain tak boleh ambil. Okey. Jadi kalaulah anak kita ke ataupun orang lain ke kan, dia ambil ubat gigi tu, sama macam ni hukum dia. Tak boleh ambil. Okey. Nampak tak? Walaupun benda yang kecil, benda yang kita rasa alah benda macam ni pun tak boleh. Tak boleh sebab Islam sangat menjaga, menghargai hak milik peribadi. Nampak tu? Okey.
Jadi kalau kita ambil dalam lepaskan, kita minta maaf lah. Okey, kita kena minta maaf pada tuan tu, dan kita kena apa? Kena gantikan semula benda tersebut yang pernah kita ambil tu. Nampak tak? Minta maaf satu. Nombor dua, kita ganti perkara tersebut. Boleh faham? Ni kadang-kadang berlaku di kalangan remaja-remaja yang di sekolah-sekolah lah, yang berasram penuh. Nampak tak? Ambil hak orang habis. Okey, itu tak kena tuan-tuan. Jadi itu kalau bab sekolah rendah. Kalau kita fikir dari segi macam syarikat, negara, audit duit negara, duit orang, duit rakyat kita guna untuk kita, tak kena. Boleh faham tu tuan-tuan? Macam contoh kan, macam kita kata sebelum ni, minta maaf saya kata tuan-tuan, okey, adalah bukan semua, tapi ada sebahagian, okey, yang diuji dengan duit. Ustaz lah, kita kata para ustaz. Minta maaf lah tuan, para ustaz kadang-kadang dia mengajar kan, dia minta derma. Minta derma untuk buat tahfiz, untuk buat pondok, tak salah. Itu dibolehkan kan. Tapi yang salahnya dia guna duit derma tu untuk beli kereta. Beli kereta, buat rumah dia dulu kan, rumah peribadi dia. Okey, dia guna duit tu untuk peribadi. Itu yang tak boleh. Nampak tak? Sebab duit tu orang bagi derma untuk buat pondok, buat madrasah. Okey, tapi ustaz ni ambil kesempatan guna duit ni untuk beli kereta mewah. Dia kata tak apa, guna dulu, nanti kita bayar lain, bayar pula lepas ni. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Okey, kita nak beli boleh, beli van. Beli van untuk angkut budak-budak pondok pergi sekolah, pergi sembahyang Jumaat contohnya. Contohnya selama ni jalan kaki kan, kita beli van dengan duit yang ada 1 juta tu kan, kita ambil sikit beli van, tak apa, untuk kebajikan budak-budak. Faham tuan-tuan? Okey, ni contoh ni, benda kalau kita cakap benda agak besar sikit. Faham? Sebab benda ni memang pahit nak kita nak cerita, tapi memang berlaku lah, memang berlaku. Okey, maknanya dia kaya raya, ustaz rumah besar, pondok miskin lagi. Contohnya. Okey, ni pernah berlaku tuan-tuan. Saya tak cakap atas dasar atas angin macam ni, dia ada kisah benar dia. Okey, tapi kita rahsiakan nama tu, cuma ambil ibrah cerita tu. Okey, cerita jangan apa, jangan guna suka hati milik orang kan. Orang derma tu milik orang ramai tu, kita kena guna yang terbaik lah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kau tengok kan, orang-orang yang mana tok guru pondok hidupnya memang biasa je, tok guru pondok. Okey, rumahnya kecil, kereta pun kereta kancil je kadang-kadang. Okey, sebab duit yang orang bagi tu dia guna untuk pondok je. Kan, beli beras, beli makanan, kan, beli kitab. Faham tuan-tuan? Itu maknanya ini yang amat-amat takut sebenarnya, makan atas hasil derma. Tapi derma tu untuk digunakan untuk buat sekolah, kita guna untuk kita sendiri, tak boleh. Okey, lagi kata lagi, seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat mengambil sebatang kayu miswak sahaja. Kayu miswak ni kayu sugi itulah, iaitu apabila ia menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang tersebut. Ni tuan-tuan, faham Jadi orang yang ambil hak orang lain dengan paksa, dia ambil, dia rompak macam tu saja, walaupun ambil benda kecil, akan dimasukkan dalam neraka. Okey, tapi nak masuk neraka tu bukan senang lah. Ada syarat dia, 2 syarat sini. Yang pertama, dia menganggap ringan hal itu. Contohnya dia kata, tak apalah ambil hak orang, tak apa. Dia menganggap ringan. Okey, yang nombor 2-nya, dia mati. Mati sebelum sempat bertaubat, meminta halal dengan tuan empunya barang tu. Itu yang masuk neraka tu. Faham? Tapi masuk pun bukan kekal lah kan, melainkan kalau dia halalkan. Dia halalkan mencuri. Okey, dia kata mencuri ni halal bagi aku, apanya haramnya ikut akulah.
aku tak nak ikut hukum Allah. Itu memang kafir. Sebab kata para ulama, orang yang menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan secara ijma' dalam Al-Quran tu, maka orang tersebut jadi kafir automatically. Okey. Itu bahaya tuan-tuan. Nampak tak? Umpamanya apa? Kewajipan minta maaf tutup aurat. Tutup aurat kan, macam perempuan lelaki kena tutup aurat. Okey, orang perempuan ujian untuk dia kena tutup aurat agak kata berat sikit. Okey, jadi dia free hair. Dia tunjuk jambu, tunjuk tekak dia ni, tekak ni aurat ni. Contohnya kan. Dia tak tutup. Tapi hati dia kata, aurat ni bukan wajib tutup. Kan? Apa wajib tutupnya? Ikut akulah, aku punya badan. Contohnya. Itu boleh bawa kepada kafir. Faham? Sebab tak ada seorang pun yang tak kata, tak seorang pun yang kata aurat ni tak wajib tutup. Wajib tutup. Okey, bukan wajib pakai tudung. Wajib tutup aurat tu. Boleh faham? Katakanlah kan kita muslimat tak nak pakai tudung. Lepas tu ustaz pakai apa? Pakai kotak. Kotak peti ais. Kan besar kan? Kita buat mata situ sikit, kita pergi tubik pakai kotak macam tu. Kita beli kat luar, beli ikan dengan apa, pokman hak jual ikan kat luar tu kan. Contohnya. Boleh je. Tapi pelik nampak ni. Kan macam orang gila pakai kotak macam ni kan. Tapi itulah. Nak kabarnya tentang macam mana kewajipan, satu kewajipan Allah ataupun Allah, apa yang Allah Ta'ala haramkan, kita halalkan, itu jadi kafir orang tersebut. Jadi kalau mati macam tu, tak sempat taubat, tak sempat mengucap, memang kekal neraka. Boleh. Tapi dalam bab ini kan, yang merompak kan, dia tak halalkan merompak, cumanya dia terpaksa ambil kan, dan dia mati tak sempat taubat, itu masuk neraka juga. Tapi masuk tak kekal lah. Boleh faham? Kena faham dua situasi macam tu ya. Boleh. Lagi dikata, oleh itu hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram, dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Apa? Kerana yang demikian itu boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali. Okey? Maknanya kita kena hati-hati dalam bab jual beli, dan kita kena jauhi perkara harta yang haram. Menjauhi perkara dan harta-harta yang haram. Boleh. Jangan cari harta gunakan medium yang haram. Nampak tak? Matlamat baik nak tolong orang susah, anak yatim piatu kan. Tapi duitnya guna duit haram, duit judi. Okey, itu sebab kata ulama, matlamat tidak menghalalkan cara. Okey. Contohnya, saya nak melacur diri ustaz. Saya nak melacur duit itu, saya nak beri sedekah pada masjid. Nampak tak? Tak kena juga tu. Faham kan? Contoh mudah kita beri. Nak faham mudahlah. Okay, boleh faham. Jadi harta-harta yang haram banyaklah. Harta yang kita ambil daripada orang lain tanpa dia sedar kan, macam mencuri. Kan? Contohnya apa? Contoh tuan, kita semayang kan, kita pakai jubah yang haram. Okey, kita semayang pakai sejadah haram. Kenapa haram tu? Sebab curi. Kita tasbih, guna tasbih haram. Subhanallah, subhanallah. Okey. Itu contohnya. Kata para ulama, sembahyang yang kita sembahyang dengan menggunakan pakaian yang dirampas, pakaian yang kita curi, sembahyang tersebut tidak diterima oleh Allah. Tak diterima. Sah sembahyang tu sebab pakaian yang dicuri ni bersih je kan, bukan kotor. Tapi tak diterima. Boleh faham? Sebab itu ada beza ibadah yang diterima dan sah, dan ibadah yang sah sahaja tapi Tuhan tak terima. Hak ni yang paling saya takut. Sah kita semayang, tapi tengok-tengok tak ada pun dalam buku amalan aku. Ini kita amat-amat takut.
Okey, boleh faham tuan-tuan? Kemudian lagi kata Syekh kita, kemudian masalah menggelakkan harta negara. Nampak tak ni? Syekh kita dia pergi slow-slow kan. Daripada benda yang kecil, sekecil-kecilnya, lepas tu harta haram, dan masuk kepada bab negara. Okey, masalah menggelapkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan, jamaah, organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang ini dengan perkataan korupsi. Dan korupsi adalah satu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Allahu Akbar. Okay, sekalipun yang digelapkan itu hanya seharga selembar baju sahaja. Kan, nampak tak? Sebab itu kan dalam satu syarikat dia kena ada audit kan. Audit apa dipanggil finance tu. Tak audit kan, berapa duit keluar, duit guna. Kena jujur lah. Okey. Sebab tu orang yang auditor ni kan, memang kadang-kadang orang marah ke dia. Sebab dia kena jujur. Duit ni masuk sekian-sekian, keluarnya macam mana. Kan? Ada kalau tak sama, tak tally, dia kecil lah. Nampak tak? Mungkin ada orang ambil duit guna untuk peribadi macam mana. Ni tuan-tuan. Okey. Sebab itu ada audit. Okey. Supaya tak ada bang korupsi dalam menggelapkan ataupun ambil harta satu syarikat, negara, jemaah. Okey. Kemudian kata lagi Syekh kita, hadis di atas merupakan satu ancaman yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan buat khianat terhadap milik orang banyak yang diamanahkan ke atasnya. Nampak tak? Okey, bagi orang yang dipemimpin, dia kena ingat jangan buat khianat terhadap harta rakyat. Okey. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaannya kepada perjuangan. Nampak tak? Orang yang mati syahid pun, okey, Allah Ta'ala, Nabi kata orang macam ni pun masuk neraka lagi. Sebab apa? Sebab dia ada dosa ambil hak orang lain. Okey. Walaupun dia ambil benda yang kecil. Apatah lagi kalau ia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikan. Nampak tak? Kalau orang tu walaupun dia mati syahid, tapi ada dosa diambil barang orang, tu berat juga tu. Okey. Nabi Muhammad kata orang macam tu, ra'aituhu finnar, aku nampak di dalam neraka. Masya-Allah. Okey, dengan sebab dia ambil satu perkara tanpa izin. Kan? Dalam hadis ni dia ambil baju atau selendang sebelum Nabi membahagikan harta tersebut. Okey, harta tersebut kan bila dia dah habis perang kan, orang Islam akan kumpul satu tempat, Nabi akan bagi seseorang baru boleh ambil. Tapi sahabat ni dia ambil dah mula-mula. Ambil senyap-senyap. Tak boleh tu, tak boleh. Okey, itulah yang dia haramkan. Okey, insya-Allah untuk hari ini kita habis dulu untuk hadis yang keempat sebagai penawar hati kita, iaitu haram kita ambil milik orang lain tanpa izin dia. Boleh? Okey. Sama juga kalau kita tuan-tuan kan, sebelah rumah kita ada orang dia tanam buah. Tanam pokok-pokok, minta maaf, pokok rambutan ke, durian ke apa kan. Jatuh pokok tu, buah tu dalam rumah kita. Jadi kita tak boleh ambil begitu sahaja. Tak boleh. Kita kena tengok rumah pokok ni dalam kawasan apa? Kawasan dia ke kawasan aku? Kalau kawasan dia, hak milik dia dah. Okey, kita akad buah tu, kita pun kutip-kutip pun dalam bakul kan. Kita pun panggil dia. Jumpa dia, beri salam semua, tanya, ni buah kamu ni yang jatuh dalam pagar aku. Ambillah, makan. Tuan-tuan. Okey, tiba-tiba tuan tu kata, tak apalah, ambillah kau, ambil. Dan dia pun beri izin. Lepas-lepas ni kalau ada buah gugur kat rumah awak tu, ambil makan, saya beri izin. Itu tak apa, kita ambil, halal. Okay, sebab tuan dia dah beri izin.
Faham? Yang tak bolehnya kita ambil terus pergi makan puak seorang-seorang. Tak puak. Lagi makan seorang-seorang sambil tengok TV. Okey, kita kena minta izin dulu. Boleh faham? Itu dalam bab harta orang, jangan ambil sebarangan je. Boleh? Melainkan kata para ulama, okey, melainkan pokok yang ada dia dalam hutan. Pokok rambutan, pokok durian yang ada dalam hutan, pokok tersebut dia dikatakan tumbuh sendiri dah, kan, tak ada tuan, itu kita boleh ambil, tak ada masalah, sebab dia bukan milik orang tu. Kita boleh ambil. Itu kata para ulama. Okey. Okey, apa soalan lagi? Okey, ada soalan daripada Cik Laila. Mak Ustaz dan semua, jika seorang wanita nikah dengan suami orang lain tanpa izin si isteri si suami itu, orang tu, adakah dikira ambil hak orang lain? Adakah itu dikira haram masuk neraka, masuk syurga dan wajib masuk neraka? Baik, soalan yang bagus. Begini tuan-tuan. Dalam hukum Islam, si suami tu kan, si suami dia boleh bernikah dengan wanita lain, okey, tanpa dapat keizinan si isteri. Okey. Dia boleh nikah, sah nikahnya dengan isteri nombor 2 tu. Boleh. Cumanya dalam mahkamah ataupun di pejabat agama, dia buat surat persetujuan isteri pertama. Itu bukan untuk sahkan nikah. Okey. Itu supaya kita tak berlaku perbalahan. Okey, tak berlaku perbalahan, tak serang menyerang, dan dalam makluman isteri pertama. Faham tak? Okey, ingat kalau kita nak nikah 2 pun, orang lelaki, kuarta ada 3 lagi, dia nikah 3-3, dia nikah 2, nikah 3 tanpa isteri pertama tahu sekalipun, sah. Boleh? Nak tengok macam cerita P. Ramlee tu kan. Cerita apa? Cerita Madu 3. Okey, Madu 3 tu, contoh tu, P. Ramlee nikah 2 tanpa dia pengetahuan bini pertama dia kan. Bini pertama dia mandul katakanlah, tak boleh anak lama dah, nikah seorang, nikah sesenyap. Okey, nikah sesenyap itu sah. Okey, izin isteri tak perlu dalam isu nak mengesahkan nikah nombor 2 tu. Tapi itu bukan dikira ambil hak orang, tak ambil tu, bukan. Sebab poligami diharuskan dalam Islam. Boleh faham? Okey. Cumanya bagi ibu-ibu sekalian, saya cakap ni bukan kata nak sedekah hati tak, tapi kita beri contoh terbaik. Contoh terbaik dalam bab poligami, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu sekalian, Rasulullah, lelaki hebat, ahli syurga, ketua segala nabi. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpoligami, tidak kahwin ramai. Kita kahwin ramai selagi Siti Khadijah binti Khuwailid masih hidup. Itu tuan-tuan. Nampak tak? Renungan bagi semua orang laki-laki. Nampak tak? Nabi amat setia dengan Khadijah. Okey. Nabi menikah ramah tu kan lepas Khadijah meninggal. Lepas isteri Rasulullah yang mulia ni meninggal, barulah Nabi nikah dengan siapa? Dengan Saudah. Saudah pun tua dah. Tak cantik mana Saudah ni kata ulama. Okey, badannya agak berisi sikit. Saudah, lepas tu Aisyah. Kan, lepas tu Hafsah dan ramai lagi isteri Rasulullah. Nampak tak? Nabi Muhammad selama 25 tahun, kata para ulama, dia monogami dengan Khadijah je. Boleh? Radhiyallahu anha. Okay. Kita kadang-kadang ustaz-ustaz ni sibuk nak nikah 2. Nampak tak? Bini ada lagi, bini pun sihat, bini pun baik dah, gatal nak nikah 2. Okey, bukan gatal maksudnya sekarang ni dia nak nikah 2 tu, dia betul-betul ikut sunnah Nabi ke? Nabi nikah 2 selepas mati bini pertama. Okey, Nabi nikah bukan 2, 11, lebih 9 orang. Boleh faham tu?
Ni kena faham dalam konsep ni. Betul, poligami boleh, harus, tak haram. Okey, jadi bila dia harus, benda yang halal, maka bila suami tu nikah dengan perempuan lain, maka itu bukan dikira ambil hak orang lain, bukan rampas suami. Nah, itu kena faham Yang kata kefahaman rampas suami orang tu kefahaman yang salah. Okey. Okey, ini soalan daripada Rumah Hijau, saya pun dah jawab kalau kita pernah ambil daun-daun kayu dalam rumah orang tu, okey, buat makan kambing. Jawapan dia kita kena jumpa tuan tu, minta izin. Kita minta izin, minta halal. Kan? Katakanlah kita ambil daun tu, kita bagi ke kambing kita makan. Tapi masa kita ambil tu, kita tak minta izin lagi. Maka lepas tu kita insaf, minta izin, minta maaf, minta halal. InsyaAllah dia akan maafkan. Sebab daun je pun, bukan duit. Nampak tak? Dia daun pun jadi hak dia. Okey. Ustaz, contohnya kita ambil sebatang pen hak pejabat untuk kegunaan sendiri, apa hukum? Dan bagaimana nak bersedosa itu? Baik hukumnya tak boleh minta maaf. Kalau pen tu milik pejabat, kan kita ambil untuk kita guna. Tak boleh. Guna pula peribadi, siap buat balik rumah lagi, tak boleh lah. Kalau pen tu untuk guna di pejabat sahaja, tak apalah. Sebab bos kata pen ni saya beli semua ni untuk pejabat, gunalah laptop ke apa benda dalam pejabat untuk kerja masing-masing, boleh. Tapi kalau kita ambil siap bawa balik rumah, kena ganti ganti pen tersebut, ganti yang baru dan minta maaf dengan bos. Minta maaf, insya-Allah kan, kita akan diampunkan oleh Allah. Okey, seterusnya. Okey, soalan, seorang membina rumah, sebuah rumah 2 tingkat dan tujuan untuk mengajar ngaji dan fardu ain, hasil dari derma orang ramai kepada ustaz sekeluarga tinggal dalam rumah tersebut, boleh ke ustaz? Boleh. Okey, sebab kita buat rumah tu, kita buat sekali dengan tempat tinggal kita di bawah, katakanlah kan, atas tu tempat mengaji, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah Tapi ingatlah, rumah tu memang duit tu kita utamakan dulu untuk mengajar mengaji. Okey. Dan kita kena minta lah izin sikit, minta izin kan, ustaz tu kita minta izin dengan para perdema. Kata contohnya dalam WhatsApp kan, kata puan-puan sekalian yang bernama bagi saya ni, saya nak guna duit sikit untuk buat rumah saya di bawah, di atas tu tempat mengaji, boleh ke? Tanya dulu kan. Kalau kata boleh, kita proceed lah, buatlah. Boleh faham? Itu tak ada masalah. Okey, yang masalahnya dia enjoy duit tersebut, itu bahaya. Okey, ni soalan daripada Haji Rosli. Bagaimana seseorang yang menggunakan harta negara secara membazir dan memberi projek kepada kroninya? Ni berat Okey, maknanya dia guna harta tu membazir. Membazir memang haram, berdosa. Dan dia beri projek kepada hanya untuk dia punya kroni-kroni sahaja. Okey, ini isu yang amat berat sebenarnya. Okey, tapi itulah isu negara kita. Hingga sekarang masih lagi berlaku Okey. Ini isu ni saya tak berani nak cakap panjang Okey. Begitulah hukumnya, tak boleh. Bolehkah seseorang bendahari mengambil duit persekutuan atas penat lelah mengurus program, contohnya menyediakan hamper? Okey, dia guna duit untuk apa? Untuk apa? Upah kan, upah mengurus program. Baik, benda macam ni boleh dengan syarat kita berbincang. Contohnya kita meeting program dengan ada pengurusi, ada pengarah, ada AJK ni, AJK tu kan. Jadi kita mudah hari ni kita cadangkan, usulkan. Saya cadangkan kita ambil sikit, okay, kita sediakan sikit duit untuk bagi upah ataupun mengurus program kepada orang yang mengurus program kita ni. Macam orang yang cari hamper kan, dia guna duit minyaknya, katanya pergi beli hadiah semua sekali. Kita bagi sikit sagu hati.
Boleh ke? Bincang dulu. Itu yang terbaik. Bincang dulu, barulah boleh guna. Okey, sebab duit orang ramai-ramai ni kena bincang. Bukan benda hari boleh guna dengan sewenang-wenangnya. Sebab dia duit ramai-ramai, duit apa? Duit persatuan. Baik, ni juga soalan yang bagus Contohnya, kita ambil duit hak milik anak kita, tapi kita minta izinan dulu, tapi anak belum dewasa lagi. Adakah haram? Baik, macam ni. Kata para ulama, kan, contohnya ibu-ibu sekalian kan, ada anak kan, ada anak dan lahirkan anak. Lepas tu ada orang mari melawat, bagi duit kita. Ambil duit ni untuk anak bagi RM10, RM20, RM100. Jadi duit tu kita kumpul-kumpul, kita buat satu akaun. Kita kata apa, satu macam sampul surat, duit anak Ali pertama contohnya. Simpan duit tu untuk dia. Okay, kita tak boleh guna ambil sewenang-wenang duit tersebut. Tak boleh. Sebab duit dia. Jadi kita simpan, kita simpan sampai dewasa, kita beri kepada dia. Sampai dia boleh menguruskan harta kan. Dia boleh kira duit, boleh simpan duit, kita beri ke dia duit tu. Dan kalau kita pernah ambil kan, kita ambil, kita minta izin, kata para ulama wajib ganti wajib ganti duit anak yang kita ambil tu untuk bukan kegunaan anak. Faham Bukan kegunaan anak. Contohnya orang bagi duit kita 100, ambil duit 100 untuk anak kamu beli pampers apa. Kita ambil duit itu, kita beli pampers. Tak apa, itu tak ada masalah. Sebab untuk keperluan dia. Okey. Faham tu Untuk soalan daripada Puan Azlina Lin tu. Okey, ni daripada Puan Ruslina, bagaimana jika kita telah ambil dan guna alatan pejabat untuk peribadi, sedangkan kita sudah tidak lagi bekerja situ untuk pulangkan semula. Okey, dia kata dah rosak kan, bolehkah kita bersedekah dan niat untuk membayar balik apa yang kita telah ambil? Baik, macam ni, untuk alatan pejabat kita guna untuk peribadi kan, kita guna, sedangkan bos tak tahu kan, benda tu memang tak boleh lah untuk peribadi guna. Okey, contohnya pen. Jadi kita ni kan nak bertaubat, nak ganti semula. Maka kata ulama, kita ganti dulu pen tersebut dan cari pejabat tu dulu. Cari kat mana pejabat aku dulu cari pejabat, kita beri kat orang pejabat tu. Ni sedikit saya punya ganti rugi dulu, saya pernah buat, ambil sesuatu dari pejabat ni, bagi je. Okey, insya-Allah. Okey, Allah Taala terima taubat kita tu. Dan kalau kita tak jumpa dah syarikat tu, memang kita dah duduk jauh, tak dapat kontak semua, maka barulah kita sedekah. Barulah sedekah. Okey, yang sedekah tu last sekali. Maknanya kita kena cari dulu orang yang pernah kita ambil barang dia tu, orang ataupun syarikat lah. Okey, okey, kejap saya tengok soalan lagi. Takut ada soalan yang sama-sama kita tak jawab lah kan. Baik, bagaimana pula jika haiwan peliharaan jiran berkeliaran seperti berak dan muntah di rumah jiran? Mohon pencerahan. Baik, saya faham. Maknanya kita ni jiran. Kita ada jiran, jadi kita tu dia ada haiwan. Haiwan tu berak rumah kita. Jadi jawapannya kita kena, orang panggil apa, bertoleransi lah. Kita jumpa, panggil tuan rumah tu, kita sebut dia baik-baik, kata kucing kawak ni duk merak merata di rumah saya. Kita cakap balik, jangan marah-marah. Okey, kata minta supaya awak ni kurung kucing ke tok dalam rumah ke macam mana, supaya dia tak berak lagi di kawasan rumah saya. Boleh faham? Itu kena jagalah. Kita kena pandai bercakap dengan jiran kita. Jangan kita guna marah-marah tak kena. Okey, jangan kita pergi tepak kucing, jangan, tak baik. Pergi sepak kucing, pergi terajang, tak boleh. Okey, kita kena
cuba berbincang dengan jiran tersebut. Okey, memang hukumnya tak boleh lah. Kan kita mengkotorkan rumah orang, tak boleh. Okey, kalau pokok dalam masjid tu memang kata para ulama kena cakap dengan AJK masjid. Okey, ataupun tok imam. Minta izin tok imam, hamba nak ambil sikit buah dalam pokok rumah kat masjid boleh minta izin dengan tok imam dulu. Itu yang terbaik. Okey. Okey, ni tentang tanam pokok. Masa hayat orang tua, mak dia tanam pokok buah dalam tanah adik yang adik punya. Adakah kita sebagai anak boleh makan buah tersebut tanpa beritahu dulu? Maksudnya tanah sekarang ni jadi milik adik ke milik ibu? Kan? Jadi tanah tu milik adik kan? Jadi kalau milik adik, kita mintalah izin dengan adik tu. Sebab mak pun dah mati kan? Dah meninggal. Maka kita minta izin dengan adik dan minta izin dia. Kan kata, "Dik, aku nak ambil sikit buah kita ambil tak ada masalah." Adik-beradik kan, takkan berkira. Tapi kena minta izin juga. Okey, kemudian ustaz, bagaimana pula isteri nombor 1 paksa suami cerai isteri nombor 2? Apakah hukum dia? Ingat tuan-tuan, cerai ni benda yang boleh. Tapi benda tersebut benda yang Allah Taala benci makruh. Okey, benda yang mana tak cantik lah kita buat. Okey, dan kadang-kadang kan bila isteri dia minta cerai dengan suami dia, padahal suami dia baik dah. Baik, suami dia beri nafkah, zahir, batin, rumah, kereta, makan, minum, pakaian semua ada. Tapi isteri tetap minta cerai. Itu haram, berdosa besar. Berdosa besar. Okey, ni pergi paksa pula. Lagi tak kena macam tu. Okey, isteri pertama, kalaulah isteri pertama tu kita tengok kan, bini hak kedua ni baik kan. Maknanya orang yang solehah contohnya. Okey, dan suami kita pun makin baik bila kahwin dengan nombor 2 ni, itu kita kena bersyukur lah. Bersyukur sebenarnya. Jangan kita marah pula. Kan ni pergi serang, pergi tumbuk dia, tak boleh. Dosa pula tu. Pergi tumbuk orang. Siap-siap boleh kena saman kat mahkamah. Okey, jadi dalam bab paksaan cerai ni tak molek lah. Okey, saya tak kata haram, tapi benda tersebut kena bincang betul-betul dengan suami. Kata abang ni, saya pun abang tak jaga lagi. Ni abang nak kahwin 2 pula. Kan abang fikirlah sendiri, bincang benda betul-betul. Jangan bincang emosi. Okey, kalau bincang dengan betul-betul, insya-Allah dia akan dapatlah bertemu solusi terbaik. Okey. Baik. Banyak kena soalan tu. Okey, ibu sekalian, saya minta maaf yang lain-lain itu saya kena jawab lah dalam grup Telegram. Boleh jadi soalan yang berbaki tu ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi soalan-soalan yang baki ni saya minta maaf, saya kena jawab dalam Telegram lepas ni. Okey, sebab saya kena bertiawar sikit hari ni sebab kita nak angkut air sikit. Kita nak angkut air untuk anak-anak mandi kan, untuk rumah kita sendiri dan juga untuk ibu saya. Saya minta maaf banyak, kerana tak dapat jawab semua soalan yang tanya ni. Sebab ada banyak soalan tu, ada 5 soalan tu, menang soalan lagi. Saya minta ibu-ibu yang bertanya ni cuba copy soalan ni dan paste di Telegram. InsyaAllah saya akan jawab. Boleh boleh faham. Ini benda-benda kadang-kadang benda-benda yang benda macam ni banyak orang tanya lah kan, tentang hak milik orang ni. InsyaAllah. Boleh faham. Jadi insyaAllah saya minta maaf, saya kena berhenti awal sikit hari ni. Untuk soalan-soalan tu cuba ibu-ibu letakkan dalam grup Telegram, ataupun yang tak ada Telegram mungkin terus boleh dalam WhatsApp. WhatsApp saya sendiri, PM saya sendiri, InsyaAllah saya akan kongsikan jawapan tu. Boleh jadi saya minta maaf banyak sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan. InsyaAllah esok kita akan sambung kitab Sifat 20 esok insyaAllah, hari Jumaat yang mulia.
sifat 20. Okey, dan doakanlah saya supaya saya dan semua sekali penduduk Terengganu yang terjejah ni sebab air ni dimudahkan urusan dan dipercepatkanlah urusan membaiki pam air tu, paip air yang pecah tu. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa petang ni lupa. Petang ni ada insyaAllah kitab Riyadus Solihin pukul 5 suku petang. InsyaAllah itu ada. Okey, cuma pagi ni saya agak sibuk sikit. Saya nak pergi cari tong air sikit untuk kita isi air kat rumah. Okey, insyaAllah cuba cari kedai di mana ada jual dan kita akan angkut air dah untuk mandi semuanya. Okey, insyaAllah saya minta maaf sekali lagi sebab kena berhenti awal sikit. Okey, jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ibu-ibu sekalian cuba copy soalan tu dalam Telegram, insya-Allah.